Apa khabar semua? Oh, apa khabar semua? Dengar tak suara? Kalau dengar boleh tekan 1. Okey. Qala bi rasuli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 amin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli wa sallim karimil abai wal ummahat. Okey, saya Fauza binti Muhammadin, hos anda malam ini. Okey. Kita semua bertuah malam ni dapat berkumpul untuk menimba ilmu dalam upline day. Okey, sebelum akak mulakan kita punya upline day, so akak perkenalkan dulu diri akak. Akak Fauza binti Muhammadin berasal daripada Terengganu and then full time dalam Forever dan part time dalam catering, and then sudah 7 bulan dalam Forever. Sekarang rank supervisor. Okey. Siapa tahu apa tajuk kita pada malam ini? Sebelum akak perkenalkan kita punya speaker yang awesome, akak nak tanya dulu, siapa yang tahu apa tajuk kita malam ini? Boleh komen. Okey, tajuk kita pada malam ini 3S, sponsor, selling and services. Okey, tanpa melengahkan masa, akak tak nak ambil banyak masa. Akak perkenalkan dulu kita punya MC kita. Kita punya host, kita punya leader yang akan bercakap pada malam ini. sorry, nervous sikit. Okey, merupakan seorang bekas manager di sebuah restoran makanan segera, Kentucky Fried Chicken, diberi nama Suhaina binti Abdul Ghani atau dengan panggilan mesra dia Cik Su. Okey, berasal daripada Marang, Terengganu, join Forever sejak 2017 untuk perubatan suami yang mengalami masalah jantung dan kencing manis. Bermula hanya dengan ahli biasa sahaja. Tak ada niat nak meniaga pun, just ikhtiar untuk suami. Sebab suami ada masalah jantung dan kencing manis. Tapi suami tak sempat konsium sebab takdir kehendak atas kehendak dia. Suami dijemput, so dia menggunakan, bila suami dia tak dapat konsium, dia menggunakan produk Forever untuk diri dia sendiri. Setelah dia konsium, setelah dia rasa sendiri macam mana kehebatan produk Forever, banyak perubahan yang berlaku dalam diri dia, so dia ambil keputusan untuk terus buat bisnes. Beliau ada masalah kolesterol tinggi, tekanan darah rendah, migraine, restun dan berat badan. Tapi dengan konsum produk Forever, banyak perubahan yang telah berlaku. Okey, jujurlah, akak dulu kenal Cik Su ni, memang tak seseri, secantik sekarang, sesihat sekarang, compare daripada dulu. Sekarang ni betul-betul sihat, betul-betul cantik, betul-betul nampaklah dia punya perubahan dulu tu daripada sekarang. And then pencapaian dalam Forever, beliau telah
banyak capai dalam Forever. Di antara pencapaian yang dicapai adalah konsisten 5cc bermula 2018, local trip ke Sydney, Australia, local trip 2021, melahirkan seorang manager, seorang yang cukup hebat, seorang yang loudspeaker, seorang yang berpendirian teguh, seorang yang bercita-cita yang sangat tinggi, dan penuh dengan confident level yang tinggi. Okey, Kak Zah tak nak cakap banyak, Kak Zah banyak yang kita nak kolek ilmu daripada Cik Su. So, Kak Zah serahkan majlis ini kepada leader kita, leader yang hebat kita, Suhana Ghani ataupun Cik Su. Dipersilakan Cik Su. Hai, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Pagi. Terus bersemangat semua, senyum-senyum untuk memberi tenaga yang positif kepada semua orang supaya dengan senyuman kita boleh bawa ramai orang berjaya, sihat dan kaya insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Kak Zah kerana sudi berkongsi manfaat untuk hari ini. So siapa yang begitu teruja untuk masuk kelas hari ini, sila type api untuk dapat ilmu hari ini. Type api untuk mendapat ilmu untuk hari ini insya-Allah. Okey, type api untuk memberi energi kepada saya supaya terus untuk memberi ilmu yang bermanfaat untuk anda semua. Okey, dah lama tak buat ni perkongsian bersama anda. So Cik Su hari ini tampil untuk memberi maklumat dan information untuk anda terus berjaya dalam Forever Living insya-Allah. Okey, saya Cik Su. Tadi Kak Zah dah tiap saya kakao. Saya biasa-biasa je. Tapi saya nak menjadi luar biasa kerana saya nak bawa ramai orang berjaya bersama saya insya-Allah. Okey, betul kata Kak Zah, saya amal produk Forever ni dengan sebab untuk kesihatan suami. Nampak tak? Okey, selepas ni jangan takut nak berkongsi dengan orang bekerja. Okey, jangan takut nak berkongsi dengan semua orang yang bekerja kerana bila kita berkongsi banyak manfaat yang akan kita dapat berikan kepada orang. Jangan takut. Bila kita berkongsi sesuai dengan tajuk Cik Su nak bagi pada hari ini adalah 3S. 3S adalah satu benda yang anda lakukan untuk berjaya dalam Forever Living. Alhamdulillah. So, apa saya dapat perkongsian daripada seorang maintenance saya untuk beritahu pasal kesihatan. Saya seorang yang sangat sibuk, disebabkan kesibukan itulah buatkan saya tak sihat. Nak ke tak sihat? Tarik Kak Cik, siapa nak tak sihat? Siapa nak tak sihat? Tak nak, betul. Semua orang nak sihat, semua orang nak bertenaga, semua orang nak berjaya, semua orang nak cantik, semua orang nak yang baik-baik je. Tak ada orang yang nak tak ada orang yang nak tak baik. Allahu Akbar. Okey, faham ke faham tak? Okey, sangat seronok bila kita dapat informasi yang sangat bagus daripada saya punya maintenance, bila dia buat perkongsian. Sebenarnya saya dah kenal produk Forever ni, saya masuk sikit cerita. Saya kenal produk Forever ni daripada CBN Syida sebenarnya. Tapi CBN Syida takut nak berkongsi dengan saya. Bukan dia tak nak berkongsi, tapi saya sangat sibuk. Tak ada masa langsung untuk berkongsi. Sebab bila dia nak beritahu je, saya ada mengikuti dia. Dalam diam-diam saya ada mengikuti CBN Syida kita dekat Facebook, dekat dia punya WhatsApp status. Saya tengok dia punya link tu. Tetapi bila kita orang yang sibuk, seorang yang sibuk tak ada masa untuk keluar untuk mencari produk ke apa, tak ada masa, dan saya tak suka suplemen. Sebenarnya Cik Su memang tak suka suplemen, tak makan apa-apa suplemen sebab takut. Sebab orang cakap bahaya untuk buah pinggang, bahaya untuk segalanya. Tetapi apa yang buatkan saya tertarik menggunakan produk Forever Living bila saya buat blood test. Okey, saya buat blood test. Itu yang buatkan saya tertarik sangat dengan Forever Living disebabkan saya ada buat blood test dekat spesialis salam dan saya tengok perubahan before and after, memang sangat banyak perubahan terutama kepada kolesterol saya. Itu yang buat saya sangat teruja dengan produk Forever Living. Daripada kolesterol saya 9, saya drop sampai 3. Alhamdulillah dengan izin Allah. Dulu migraine saya sangat teruk. Saya share sikit ya. Migraine saya dulu, saya hatuk kepala kat dinding tau.
Sebab apa? Bila saya bekerja, saya sangat terkejar dengan nak buat sale. Setiap bulan sale yang saya kena buat dalam 300k, 400k setiap bulan. Tapi bila tak lepas untuk target, saya kena mencari kat mana nak cari sale tu lagi. So kat situ mendatangnya macam-macam penyakit, the stress. Sebab tu masa dengan anak pun tak cukup. Dan apa yang buatkan saya bertukar daripada Forever Living, daripada KFC kepada Forever Living, bukan disebabkan duit. Bukan disebabkan duit, disebabkan satu note yang sangat besar bila saya terpandang anak saya. Itulah big why saya, kenapa saya masih stay dengan Forever sehingga sekarang. Bila saya dalam edah, bila suami saya meninggal, bila saya dalam edah, saya terpanggil melihat kawan saya sendiri, anak dia ada masalah penyakit jantung. Okey, anak kawan saya sendiri ada masalah penyakit jantung. Dekat situ saya terfikir, ya Allah, apa yang kau nak beri pada aku ni ya Allah. Bila saya terpandang je anak kawan saya ada masalah jantung tu, saya tunggu lepas saya habis edah, saya terus direct pergi rumah dia, bawa produk dan berkongsi dengan dia. Apa dia cakap kat saya, okey Cik Su, saya memang tak ada duit, saya memang orang susah, saya ajak dia buat bisnes semua sebagainya. Saya kata okey, permulaan yang saya bagi pada anda, dekat sini saya buat donation. Saya kata saya tak pandang duit. Sebab permulaan saya buat Forever bukan sebab duit. Permulaan saya buat Forever bukan sebab duit. Sebab tu saya pandang sekarang ni big why saya bukan sebab duit saya buat Forever. Memang perlu duit tapi bukan duit utama untuk saya buat Forever. Saya pandang je anak kawan saya dan saya bantu dia dengan izin Allah. Alhamdulillah daripada jantung berlubang dia 3 lubang, sehingga tinggal 1 lubang. Daripada pakai wayar untuk sindrom Down, itulah air mata saya pertama yang saya sangat-sangat saya suka sebab Allah izin. Saya bantu ramai orang untuk terus sihat. Sebab bila saya kehilangan suami, orang cakap Cik Su sedih. Bukan sedih. Sebab saya tak ada banyak masa dengan suami. Sebab tu saya perlu tukarkan balik kenapa saya perlu buat Forever, kenapa saya perlu berjaya dalam Forever, kerana ramai mata-mata kat luar yang perlu saya bantu, kerana ramai yang mata-mata yang kat luar perlu saya bimbing untuk terus berjaya. Dan saya perlu sangat kesihatan yang baik, kebahagiaan dan keseronokan dalam bisnes. Sebab tu tim dalam Forever saya sangat suka. Sebab apa? Tim dia how we work together, bekerjasama dalam membantu each other. So dekat sini saya nak terus, kalau anda rasa anda suka dengan penjelasan Cik Su hari ini, type 555 untuk saya buat share screen, untuk saya berkongsi kepada anda untuk dengan lebih detail macam mana saya membuat sponsoring daripada permulaan saya masuk Forever sehingga sekarang insya-Allah. Okey, type 555 bagi semangat pada Cik Su ni. Semangat, bagi energi yang sangat tinggi kepada anda supaya Cik Su nak berkongsi manfaat kepada anda insya-Allah. Okey, saya nak share screen ya. Sekejap ya. Okey, mengapa kita dekat sini saya nak terangkan kepada anda, tajuk saya hari ini untuk saya terangkan dan sampaikan kepada anda adalah 3S. Okey, mengapa berbaloi guna masa untuk gandakan lebih banyak masa, bagaimana kita nak buat 3S tu. Okey, dengan sekarang kenapa saya buat Forever Living adalah perkara pertama adalah sebab masa. Dan masa itu jugalah yang boleh bantu saya untuk gandakan wang saya bersama dengan family. Dulu permulaan gaji saya dengan Kentucky, gaji saya dah 3,000 lebih, termasuk OT dan sebagainya dalam 4,000, so sangat high. Sebenarnya saya mengambil risiko yang sangat tinggi untuk saya resign. Di saat saya resign, ramai bos saya, sebab saya adalah manager qualifier. So bila saya manager qualifier sangat-sangat
apa tu, bos tak bagi saya resign, tapi saya meresignkan diri saya sebab saya tahu dalam platform Forever, dalam platform Forever dia boleh bagi saya banyak masa, banyak ruang dan juga banyak wang. Daripada dulu saya nak masa, sekarang ni saya tahu daripada masa tu boleh bertukar kepada wang dalam Forever Living. Seronok tak seronok ni? Kalau seronok, tarik satu-satu untuk saya teruskan slide yang seterusnya. Okey, terima kasih kepada semua kerana telah menceriakan saya untuk menjelaskan kepada anda untuk hari ini. Okey. Okey, 3S. Apa itu 3S? 3S merupakan sponsoring, selling and servicing. Sponsoring, selling and servicing. Awak sponsor orang, awak menaja orang, awak selling orang, awak buat jualan dan awak servis orang. Awak perbaiki balik untuk menjana pendapatan. 3S ni sangat diperlukan dalam bisnes Forever Living. Bukan bisnes Forever Living je, dekat bisnes kat luar semua memerlukan 3S ni. Kalau anda menggunakan 3S ni dengan betul, insya-Allah anda bakal menjadi jutawan di dalam bisnes yang anda lakukan. Terutama dalam bisnes Forever Living. Seronok tak seronok? Siapa nak tahu lagi dengan lebih jelas apa itu sponsoring, apa itu selling dan apa itu servicing? Kalau anda nak tahu, type 3S. Okey, type 3S untuk saya terus menaja untuk menjelaskan kepada anda kenapa saya seronok buat 3S. Okey, thank you for support Cik Su. Okey, apa itu 3S? Okey, sponsoring, selling dan servicing. Itu 3 benda yang perlu kita terapkan dalam dunia bisnes kita. Kenapa kita kena terapkan 3S ni dalam bisnes kita? Kerana dalam menaja hanya 50% sahaja. Dalam sponsoring, alias menaja hanya 50% sahaja diperlukan. Hari-hari awak sponsor orang, hari-hari awak sponsor orang, awak tajuk orang, awak tajuk orang. 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan seterusnya, awak selling, awak buat jualan. Kalau orang tanya Cik Su, saya tak suka menjual. Cik Su, saya tak suka menjual. Kenapa nak jual barang? Kenapa nak jual produk? So, awak buat bisnes. Since you buat bisnes, you kena menjual. Kalau you bekerja, kalau you buat bisnes, consider you bekerja. Kalau you adalah bisnes, ahli perniagaan, you berniaga. So, bila you berniaga, you mesti buat jualan. Tak kira lah jualan dari segi apa pun, you mesti menjual. Whatever dari segi perkhidmatan, dari segi pemakanan dan sebagainya. Since you menjual. Dan seterusnya servicing. Selepas anda menjual sesuatu, anda kena baiki balik perkhidmatan. Anda kena berkhidmat. Anda kena buat 100% untuk perkhidmatan. So contoh, kalau anda dalam bisnes Forever Living, anda harus buat, bila anda menaja orang, anda jual barang dan anda terus record dalam buku anda. Dalam buku anda terus record nama, date join dan juga tarikh dia dan sepatutnya alamat, nombor telefon dan sebagainya. Kalau boleh note semua benda pasal anda punya prospek, anda punya business partner. Kalau business partner anda tu anda note, insya-Allah perkhidmatan tu anda akan perbaiki 100%, insya-Allah. So bila anda dah perbaiki perkhidmatan tu, customer tu ataupun klien anda tu ataupun business partner anda tu akan rapat dengan anda. Akan sayang anda, akan rapat anda. Di sinilah terlahirnya dia akan kekal bersama anda. Itu adalah apakah sebab 3S ni perlu diterapkan dalam bisnes kita. Best ke tak best ni? Dalam bisnes Forever Living, kalau anda amalkan 3 perkara ni sangat-sangat awesome. Okay? Right. Okay, ini adalah sponsoring. Kepentingan sponsoring. Kepentingan sponsoring adalah anda menaja orang. Setiap hari anda kena menaja orang. Kenapa kena setiap hari menaja orang? So bila anda menaja orang, umpama anda membuka cawangan-cawangan anda.
Okay? Setiap hari anda sponsor orang. Anda berkongsi dekat Facebook, anda berkongsi dengan offline ataupun online. Tak kira lah apa channel yang you guna, whatever Telegram, Instagram dan sebagainya, Facebook, Instagram, Telegram dan sebagainya, anda berkongsi benda yang baik kepada ramai orang kat luar sana. Sebab apa? Sebab anda nak buka cawangan, anda nak gandakan masa anda. Kalau you all tengok macam tempat kerja lama Cik Su, Cik Su bagi Kentucky kerana apa? Sebab pengalaman saya. So macam mana dia orang boleh buka cawangan yang sangat banyak, lebih pada 500 kedai seluruh Malaysia. Kenapa dia orang boleh buka cawangan yang banyak? Sebab dia orang dah sponsoring, menaja dan terus menaja. Sebab permintaan di kawasan itu sangat banyak. So bila kita menjalankan proses sponsoring, menaja, automatically akan berlaku banyak cawangan yang dibuka di kawasan terbabit. Dan dalam masa yang sama dapat digandakan masa. Contoh saya bagi kat sini, dalam konten forever, saya, Cik Su telah menaja Suhaimah. Suhaimah telah menaja Rozimah. Rozimah telah menaja Aisyah. Aisyah telah menaja, selanjutnya lah, Aisyah telah menaja Kak Adila dan sebagainya. So bila di situ nampak note yang berterusan, itulah business networking. Sangat best. Dulu saya tak suka business networking, tetapi bila saya tengok dia punya role, sangat enjoy. Sangat enjoy sebab sangat mudah. Sebab apa? Bila kita tahu benda tu akan berterusan dan berganda sampai seterusnya. Nampak tak? Dalam masa kita 2 jam yang kita guna, nampak tak? Dekat sini, bila kita buat kelas hari ni, kawan kita ada yang sponsor orang. Ada yang buat online dengan kawan-kawan. Ada yang terus chat dengan kawan-kawan. Masa kelas ni pun ada yang kawan-kawan anda yang telah chat. Boleh tak nak dapat obat gigi satu? Contoh. Boleh tak nak dapat ni satu? Nampak tak? Dalam kelas. Tetapi itu adalah gandakan masa dalam sponsoring. So bila kita menaja orang, income dia sangat tinggi. Sebab apa? Kita menggunakan masa daripada 2 jam menjadi, contohnya tadi, Cik Su, Suhaimah, Rozimah, Aisyah. So 4 line. Ataupun Cik Su, Fauzah, Kak Izzat, contohnya Cik Su dekat Terengganu, Kak Zah dekat Terengganu alias Kelantan, dan Kak Izzan daripada Selangor. So dekat situ nampak tak note, dia telah pergi berkembang dengan sendiri. Sebab tu kita harus sponsor orang, sebab bila kita sponsor orang, income kita tanpa kita sedar semakin tinggi. Income Cik Su, mula-mula Cik Su buat forever hanya 500 saja. Okey, mula-mula Cik Su tak nak buat forever, nak buat bisnes pun. Tak ada niat langsung nak buat bisnes dulu. Tetapi satu note yang saya cakap tadi, terdetik di hati saya, why not aku tak jadi bisnes forever ni bisnes aku, sebab apa? Aku boleh bantu ramai orang. Help more people. Itulah trademark forever yang sangat awesome. Selain produk dia punya heart tu, hati kita tu sampai untuk kita berkongsi dengan orang. Okey? Sebab tu sebenarnya Cik Su sangat suka offline. Sebab offline tu dekat dengan hati customer. Suka bercakap, bercerita dengan customer. Tetapi dalam zaman sekarang kita mulakan 2 channel. Offline, online. Dan 2 channel tu harus rapat. Tak perlu jarak jauh. Okay? And then selanjutnya bila kita menaja orang, kita dapat banyak kebebasan masa. Sebab apa? Masa tu dapat kita tingkatkan. Kita ada masa bersama dengan family, ada masa bersama dengan downline, ada masa bersama dengan upline dan sebagainya. Dan kita boleh leverage yang paling berkesan. So ada kawan kita yang ada yang bekerja, ada yang buat part time, ada yang buat full time, dan ada orang yang buat dua-dua. Full time pun buat, part time pun dia buat, macam-macam dia buat. Tapi bila dia tengok business forever ni sangat seronok bila anda boleh gandakan masa. Contohnya saya bagi kat sini, saya buat online dan dalam masa sama saya buat offline. Contoh yang saya buat kat sini, saya buat offline, berjumpa dengan orang, follow SOP, and then dalam masa sama saya buat online. Sebab dalam situ two in one, 2 benda yang boleh berlaku. 2 perkara yang berlaku. Tetapi saya note dekat sini, since you buat offline, you kena jaga SOP supaya isu sekarang you tahu isu COVID dan seterusnya. Bila anda buat offline dan anda buat online berbeza. Tapi anda boleh menggunakan 2 perkara itu dalam satu masa. Jimat tak masa. Anda dah boleh leveragekan masa anda. Anda dah boleh gandakan banyak tempat-tempat untuk berkongsi manfaat. Dalam masa yang sama, bila anda buat online, anda kena berhati-hati bila berkata-kata.
Dan jangan overclaim. Saya pesan kat sini, bila anda buat bisnes online, tolong jaga jangan overclaim. Sebab kita jaga kita punya company. Kita jaga kita punya note supaya bila kita overclaim banyak isu-isu yang tak diingini. Faham ke faham ni? Faham ke faham? Okey, kita menaja. Yang kedua, kenapa kita menaja? Kita menaja siapa? Kita nak taja siapa? Kita nak taja diri kita sendiri. Kita nak menaja semua manusia yang hidup. Supaya bila kita menaja orang, dapat berganda-ganda masa, dapat berganda-ganda wang. Macam saya. Sebab saya dalam satu grup kita berkongsi, kita bersama untuk buat Zoom, buat live dan sebagainya. Kita bantu each other. Sebab tu dalam sponsoring, bila kita menaja, kita kata aja seramai mungkin supaya boleh kita bantu berjaya bersama. Semua orang dalam ni semua manusia kan? Dalam ni semua manusia, betul tak betul? Kita tengok komen chat sikit. Alright, sekejap. So banyak sangat komen. Thank you for support. Betul. Sebab apa? Semua orang ada usus, semua orang ada salur darah. So bila you ada usus, you ada salur darah, not skip. Sebab saya cakap seorang kat sini. Ni screen ni dengan saya. Bila ada komen tu sedap sikit saya nak menjawabnya. Sedap sikit saya nak bercakapnya. Okay, alhamdulillah. Okay, bila sebab apa? Bila semua orang ada usus, semua orang ada kesihatan, semua orang ada kepentingan masing-masing untuk mereka terus sihat. Sebab apa mereka terus sihat? Sebab apa kita adalah khalifah di muka bumi Allah ni. Kita wajib sihat. Kerana apa kita nak bantu? Sebab kalau kita bantu ramai orang sihat, itu adalah manfaat yang sangat besar. Dan bila kita berbagi kegembiraan bila mereka sihat, sangat seronok. Betul tak betul? Kan? Alright, yang sponsoring. Bagaimana kita nak menaja? Bagaimana kita nak sponsor orang? Alright? Kita kena buat macam mana? Macam biasa. Macam biasa. Kita kena tulis senaraikan nama lebih daripada 50 orang hingga 100 orang. Macam contoh saya dulu jumpa Kak Zah. Saya kata Kak Zah senaraikan 50 orang. Permulaan dulu senarai 50 orang dulu. Jangan buat tilik nasib. Jangan buat tilik nasib. Tulis je. Member sekolah. Member kampung. Member tempat kerja dan sebagainya. You note yang berbeza. Member sekolah, member kampung, member tempat kerja, member masuk umur baby, masa tadika dan sebagainya. You boleh note yang berbeza supaya senang kita nak recall. Total tu mesti lebih pada 50 orang. Berkongsi je. Cik Su, lama nak berkongsi, saya takutlah. Sekarang ni awak nak berkongsi dengan orang, awak jangan malu. Sebab awak kena letakkan satu benda dekat muka anda tu, satu topeng. Biar ada topeng macam tu pun tak apa. Biar ada topeng. Dan anda terus bercerita je. Ibaratkan muka anda ni ada topeng. Ibaratkan je. Supaya anda rasa malu. Kalau saya dulu, saya ni memang jenis orang, dulu kalau macam Kak Zah tahu, saya dulu seorang yang sangat pemalu. Dulu saya sangat permalu. Saya bukan macam sekarang. Tetapi kenapa saya jadi super sekarang? Disebabkan kehidupan. Daripada kehidupan dalam mengajar kita lebih berani. Tulis dan senaraikan nama orang-orang tu dan anda jangan jadi tilik nasib. Berkongsi je. Tak kira channel mana yang anda nak supaya anda booking appointment. Alright? Siapa kat sini ada buat? Tuliskan ada. Okay, thank you CBN Syida, thank you Kak Azhar, thank you Kak Sinubel, thank you saya masuk. So memang orang ni semua buat ni. Sebab apa saya kenal diorang ni? Diorang ni semua buat dan menggunakan konsep dalam Business Forever. Okay, follow je sistem. Follow je BO933. Mengajak keluar untuk berjumpa. Setelah anda telah senaraikan nama, anda kena buat deadline. Kena buat deadline tarikh dan juga anda kena buat date. Bukan deadline je, anda buat date. Dating dengan dia. Kubu apa nak jumpa, kat mana nak jumpa. Dan bila anda buat close dengan customer, anda mesti ada black and white. Tulis dengan dalam message tu nak jumpa pukul berapa. Okay, kalau anda hantar mesej pada customer, anda kena bagi masa.
Esok pukul 2 atau pukul 3 boleh kita jumpa hari Rabu. Dia kata tak boleh lah pukul 2. Anda jangan bagi soalan kepada customer, anda bagi jawapan terus. Anda bagi jawapan terus. Biar customer tu bagi jawapan balik pada anda. Anda bagi jawapan kepada customer bagi jawapan balik pada anda. Itu adalah note yang saya belajar daripada si Muben. Si Muben pun ada kat sini. Dulu selalu share dengan si Muben. Macam mana nak dapat type message semua kan. Alright. Selangnya bila anda dah nampak tadi senaraikan nama, ajak date dan anda mesti menggunakan konsep ABC. Apa itu konsep ABC Cik Su? A, B dan C. Apa itu A, apa itu B, itu C? Anda bawa satu upline anda. Macam Kak Zah bawa Cik Su. Dekat situ anda bawa, macam Kak Zah bawa Cik Su dan juga anda ada prospek anda, 3 orang tu. Tetapi sebenarnya saya nak highlight kat anda, sebelum anda nak berjumpa dengan anda punya prospek, anda kena cerita serba sedikit dekat prospek anda, dekat upline anda, apa yang prospek ni ada. Apa yang masalah prospek ni, apa yang kita nak bantu dia. Apa you nak daripada prospek ni. Sebab tu saya banyak belajar daripada saya punya upline, iaitu Dr. Rohaidah. Cik Su, kalau you nak pergi buat sharing, you kena niat daripada rumah apa you nak capai dengan orang tu. Apa you nak tolong orang tu. Jangan sebab duit dia, bukan. Jangan letak duit nombor 1. Aku nak tolong dia masuk VIP. Dia tak nak lain suku kira. Itu yang kita tanam daripada jiwa yang saya amalkan sehingga sekarang. Cik Su nak turun pada rumah, baca banyak-banyak, berdoa banyak-banyak. Semoga Allah permudahkan segalanya dan niatkan nak berkongsi bukan sebab duit tapi nak kongsi dia dapat beli produk murah. Itu yang saya amalkan sampai sekarang. Sebab orang tanya Cik Su, kenapa Cik Su mudah sangat bila nak berjumpa date, insya-Allah akan close. Akan close dengan baik. Contohnya 2 sisi, 5 sisi dan sebagainya. Cik Su mudah je Cik Su nak close 5 sisi. Kenapa? Sebab apa? Kita nekat apa yang kita nak capai dengan orang tu. Tapi benda ni bukan mudah lah nak capai. Sebab apa? Kena ada ilmu. So belajarlah dengan leader anda. Kontak leader anda. Macam mana keluar 5 sisi ni? Tolong ajar. Nak belajar kena follow upline anda. Kontak dengan upline anda macam mana nak keluar yang besar. Nak keluar besar ni kena belajar. Sebab apa? Kena ada knowledge. Tanda konsep ABC ni, bila anda menggunakan konsep ABC, anda kena tee up upline anda. Anda jangan bagi dia negative thinking. Kalau anda bagi negatif, anda takkan closing dia. Serius saya beritahu anda, kalau anda dah cerita negatif, anda takkan closing dia. Right? Anda takkan closing dengan baik. Sebab upline anda ni nak bagi dah yang terbaik ni. Tetapi bila anda tee up, anda punya prospek, automatically prospek tu dah tak ngam dengan anda punya upline. Sebab apa? Anda dah tee up kau anda punya prospek tadi. Faham ke faham? Kat sini faham tak ni? Apa yang kena buat masa upline anda bercerita dengan prospek, anda tengok anggung-anggung, geleng-geleng. Itu je. Jangan cerita banyak-banyak. Jangan cerita bab makan. Jangan cerita bab kerja. Jangan cerita apa-apa. Angguk-angguk, geleng-geleng sahaja. Sebab kita nak jimatkan masa. Right? Faham ke faham ni? Okey. Yang paling penting, anda kena mahir GEP. Kena mahir GEP. Kena mahir GEP, kena ada buku ini. Buku Smile ni. Wajib ada dan wajib khatam buku GEP ni. Kak Zah ada buku GEP tak? Siapa ada buku GEP boleh angkat? Okey, mahir GEP kena mahir dalam masa 14 hari kena telang. Kalau boleh tulis dan mahir. Dan anda kena dalam kepala dah ni. Yang bulat ni macam ni dalam kepala dah. Buat toreh macam tu, anda kena ada syarikat, produk dan peluang pemasaran. Syarikat, produk dan peluang pemasaran. Produk apa? Aloe vera, produk madu, dan sebagainya. Contohnya peluang pemasaran sangat mudah iaitu simple, applicable dan profitable dan fun. Dan anda kena ingat semua benda tu dalam kepala otak dah. Bukan setakat ni je tapi dalam kepala otak kita dah. Sebab apa? Kita buat business forever. Semangat hari ni Cik Su nak bagi ilmu pada anda supaya terus berkongsi manfaat, insya-Allah ada rezeki anda. Right?
Seronok tak seronok ni? Cikgu kena cepat, takut masa panjang nanti. Teruskan buat, fokus dengan goal management. Maksudnya anda terus buat je. Dalam forever ni terus buat je. Halangan tu normal. Sebab halangan itulah mematangkan anda untuk menjadi lebih berjaya dalam forever. Kalau ada satu-satu halangan, teruskan beraksi dan banyak berkontak upline anda macam mana nak perbaiki balik supaya jadi lebih baik, insya-Allah. Sebab tu anda kena rapat dengan upline anda. Macam saya rapat dengan Fauza, macam saya rapat dengan Suhaimah, macam saya rapat dengan CBN Syida. Rapat bukan sekadar rapat saja, tapi kita saling menghormati each other, insya-Allah. Right? Seronok tak seronok share ini? Terusnya saja sebab kita berkongsi dengan senyuman, insya-Allah. Semoga ilmu hari ini diberi manfaat, insya-Allah. Amin. Okey, next. Okey, inilah contoh yang sponsor saya buat. Okey, contohnya saya buat sponsor dekat pasar pagi, pasar tani. So, kenapa buat sponsor dekat pasar tani, pasar pagi? Okey, note. Awak kena note dekat sini ya. Memang produk kita produk international. Ada orang tanya saya, Cik Su, kenapa kita kena buat pasar pagi, pasar tani ni? Kita bukan nak berkongsi, nak jual produk dekat situ. Alright? Kita hanya berkongsi untuk mencari prospek. Kita nak berkongsi untuk bagi manfaat. Sebab saya, bila anda kat sini, saya suka sangat bawa saya punya downline dekat pasar tani. Dulu saya punya upline, iaitu CBN Syida, selalu bawa saya dekat pasar tani. Cik Su, berani tak bercakap dekat pakar guna mic? Bagi. Cik Su ni jenis macam tu lah, bagi je. Apa-apa bagi je. Sebab saya selalu suka cabar diri Cik Su. Sebab bila kita cabar diri, cabar ke arah kebaikan jangan cabar ke arah keburukan. Bila anda cabar diri anda, insya-Allah anda akan capai. Cik Su pagi ni pergi share. Okey, saya takkan ambil kertas, saya pergi je. Saya takkan malu. Orang cakap orang tolak ke normal. Itu adalah bisnes. Bila orang tolak, tak apa. 1 tolak, tak apa. 2 tolak, tak apa. 3 tolak, tak apa. Tapi bila orang tengok tolak, kenapa orang tolak aku? Sebab aku tak ada ilmu. So aku cari ilmu. Macam tu. Alright? Kat sini kita orang ada, Cik Su ada buat dekat rumah. Yang tu Cik Su ada pergi dekat Besut. Yang ni ada dekat pasar tani. Ada pergi dekat bus stop. Edar leaflet. Saya jenis tak malu. Siapa kenal saya tahulah saya memang jenis tak malu. Sebab bagi saya bukan ambil duit orang. Okey, kalau Allah bagi kesihatan yang panjang ke saya, panjangkan umur saya, sebab saya nak besarkan anak-anak saya nak jadi orang yang boleh bantu ramai orang. Sebab saya berimpian besar. Bila saya berimpian besar, matlamat saya besar, ilmu saya besar, insya-Allah Allah akan tunjuk jalannya. Insya-Allah. Amin. Lepas itulah anda jangan takut nak berkongsi, pergi je mana-mana. Whatever bus stop ke, bus stand ke, ataupun tempat mana, tapi follow SOP lah. Yang ni ada gambar yang belum PKP, ada yang gambar yang selepas PKP, ada yang gambar saya fight masa supervisor. Dulu masa saya fight supervisor, saya sponsor orang, ni pengalaman saya saya sponsor orang dekat Kenyek. Saya buat sponsor, saya masa tu saya tak nak bebankan saya punya upline CBN Syida. Saya drive kereta seorang-seorang, saya bawa saya punya downline, sebab bagi saya bila saya manager, bila saya jadi supervisor, saya punya upline CBN Syida memang sangat awesome. Saya sayang dia sebab apa? Dia didik saya daripada saya supervisor, saya VIP, dia dah angkat saya manager. Tahu tak? CBN Syida punya kerja daripada saya VIP, dia dah train saya, kepala otak saya ni macam manager. Sebab tu saya jadi super sekarang. Cik Su, kau pergi sini Cik Su. Cik Su kau pergi sini. Saya drive seorang-seorang pergi ke Kuala Berang. Lepas tu buat sharing. Saya kejar balik nak ambil anak ni pukul 5. Cepat. Anak balik. Kejar balik nak ambil pukul 5 petang anak nak balik. So kat situ adalah cabaran yang sangat besar untuk saya. Bagi saya bila Allah datangkan cabaran, saya akan jadi lebih kuat insya-Allah. Amin. Seronok tak cerita Cik Su? Okey, yang kedua selling. Apa selling yang kita lakukan? Apa jualan yang kita lakukan? Apa kepentingan jualan? Sebenarnya bila kita buat bisnes, bila kita dah sponsor orang, kita akan melakukan jualan kat situ. Kita akan melakukan jual beli. Segala perniagaan mesti melibatkan jualan. Apa je perniagaan adalah 99 adalah punca rezeki daripada perniagaan. So bila anda dah nampak 90% daripada perniagaan, bukan kita kata, Nabi Muhammad SAW mengatakan
punca rezeki yang 90% adalah daripada perniagaan. Sangat banyak tu. So bila anda berrezeki, kenapa macam tu? Sebab bila kita berniaga, kita serahkan bulat-bulat pada Allah. Kita berkongsi je. Kita share orang tak nak beli. Share tak nak beli. Tak apa. Sebab mungkin orang keempat, kelima, keenam akan beli. Macam tu. Terus dia berkongsi, tak kira platform apa yang nak guna, insya-Allah akan ada orang yang nak beli. Sebab apa? Allah nak uji sikit je anda. Sebab Allah nak bagi berganda-ganda kepada anda. Percaya je. Percaya je, insya-Allah. Seterusnya, jualan merupakan sumber rezeki. Tiada jualan tak ada income. Betul. Anda tak kongsi, orang tak tahu anda jual forever living. Sebab forever living ni produk dah semua orang tahu. Orang dah kenal je. Sebut je letak botol kuning ni. Orang tak kenal sangat forever living, tapi sebut letak aloe vera. So bila you letak aloe vera, semua orang tahu. Tugas anda cuma brandingkan diri anda adalah penjual produk forever je. Share je mana-mana, cuma jangan overclaim. Okey, berkongsi, ingat, anda berkongsi dekat Facebook, dekat TikTok dan sebagainya, jangan overclaim. Jangan overclaim penyakit ya. So jaga-jaga. So, tapi berkongsi je manfaat. Never give up, jangan takut. Sebab apa? Bila anda berkongsi, insya-Allah anda akan ada gaji. Anda akan ada income. Anda akan ada keuntungannya. Okey, contoh 1000 orang anda kongsi, contohnya A. Okey, 1000 orang. Anda nak 1000 ke anda nak 100 orang? Type kat sini, nak 1000 orang ke nak 100 orang? Nak 100. Okey, thank you si Mubin, nak 100 orang. Okey, bila 100 orang you berkongsi dengan RM100, maksudnya anda dah dapat 10,000. Nampak kat situ. Tapi jangan takut. Bila orang cakap, Cik Su, saya nak kongsi sabun je hari ni. Sebab setiap hari anda kena buat jualan. Anda target untuk anda dekat grup, especially dekat grup lah. Anda berkongsi dekat grup, anda berkongsi dekat Facebook, TikTok, anda berkongsi dekat Instagram. So kalau 100 orang yang beli, anda dah dapat 10,000 situ. Tapi kalau anda ada 1000 orang tapi anda tak kongsi, so anda tak ada income langsung. Faham ke faham ni? Anda berkongsi dengan 100 orang, insya-Allah orang akan membeli lebih pada RM100. Tapi kalau anda ada 1000 orang tapi anda tak kongsi langsung, anda ada zero income anda. Okey? Seterusnya, jualan kepada siapa? Senang je. Kalau saya punya dulu, macam dulu contoh saya beritahu pada Suhaimah Mamat, Cik Su, macam mana nak kongsi ni? Senang je, Imah, tak susah pun. Anda hanya story je apa yang berlaku. Permulaan Suhaimah pun tak pandai juga nak buka-buka Facebook bagai. Tak pandai-pandai pun nak kongsi. Saya malulah Cik Su. Okey, Mah, sebenarnya awak niatkan untuk berkongsi, nak tolong ramai orang kat luar sana yang ada masalah kesihatan. Itu yang saya cakap pada Suhaimah. Berkongsi je, bukan yang untuk jana pendapatan, tapi nak kongsi rezeki. Sebab anda nak dapat VIP, nak closing VIP. Anda nak kongsi ilmu, nak kongsi manfaat. Sebab anda nampak anak anda tak sihat, so ramai lagi anak-anak dekat luar yang ada masalah kesihatan. Percayalah, berkongsi sahaja, insya-Allah dekat situ Allah datangkan rezeki. Anda sendiri kena jadi testimoni. Anda guna produk. So bila anda guna produk, anda berkongsi dengan ramai orang dekat luar sana, so orang akan tahu anda guna produk Forever Living. Contohnya Cik Su, orang tengok gambar kerja KFC dengan sekarang, orang dah nampak perbezaannya. Yang kedua, kita kongsi dengan keluarga-keluarga Cik Su. Sebenarnya Cik Su sendiri, Cik Su berkongsi dengan anak-anak Cik Su. Cik Su berkongsi dengan anak Cik Su sejak makan Forever, demam dia ada demam bukan tak ada demam. Sebab antibody kita ni memang akan ada demam. Jarang-jarang ada demam, jarang-jarang, kadang-kadang. Tapi demam dia tak lama. 2 jam, ambil lupis, ambil L-Sabonsi dan juga ambil madu, clear. Alhamdulillah dengan izin Allah. Wa'fawidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Kita serah je dengan Allah. Sebab Allah tahu apa yang kita nak. Allah terima apa yang kita cakap. Dan Allah faham apa yang kita nak. Dan Allah permudahkan segalanya, insya-Allah. Dan seterusnya, jualan kepada siapa? Kawan-kawan anda. Kawan sekolah, kawan macam-macam lah. Kawan Facebook, kawan sekolah, Messenger dan sebagainya yang boleh kongsi. Dan siapa yang hidup? Takkan orang nak mati orang nak kongsi? Tak ada kan? Tak ada sedia orang nak mati, kongsi dengan orang mati. Tak ada. Kita nak berkongsi dengan orang yang masih hidup kat dunia ni. Okey? Seronok ke tak seronok nak berkongsi info ni? Ke masing-masing dah tidur ni?
Api, type api sikit. Masing-masing diam. Cikgu cakap seorang lengah ni. Cakap seorang je. Okay. So type api sikit. Lagi semangat Cik Su ni nak sambung lagi story ni. Okey, seterusnya. Kat sini siapa ada kalkulator? Tolong tunjuk kalkulator anda. So kat sini ada yang tak mahir lagi macam mana nak berkongsi. Okey. Siapa ada kalkulator kat sini, tunjuk kalkulator kat Cik Su. Thank you. Terima kasih semua. Rozi, Mayung, Yana, Cik Su baca ni. Okey, Cik Su baca. Duk jumpa api. Aduh. Alright, thank you. Okey, satu sisi Malaysia bersamaan dengan RM910. So bulan ini adalah bulan yang anda perlu kumpul sisi banyak-banyak kerana apa? Bulan ini, bulan depan ada kenaikan harga. So inilah anda kena faham kenapa boleh buat kena kumpul sisi. Satu sisi Malaysia, satu sisi bersamaan dengan 910. Okey, satu sisi Malaysia, satu sisi bersamaan dengan 910. Right? Contoh, aloe vera gel, Arctic Sea dan juga madu. Madu tak ada stok. Madu lah ni kan. Itu buat dengan Kak Zah madu. Kak Zah kan? Alright. Okay, kita ada aloe vera, kita ada Arctic Sea dengan kita ada ni madu, contoh madu ya. Okay, harga aloe vera adalah 99. Senang saja cara dia. Anda ambil kalkulator. RM99, anda bahagi dengan 910, anda dapat 0.109 cc. That means satu botol ni anda lebih pada 0.1 cc. Okay, kat sini ada tak faham tak? Siapa yang masih tak faham macam mana nak kira cc? Boleh tak dekat chat? Dok ingat. Okay, thank you Wahida Rashid. Okay. Okay, kat sini anda siapa di sini kita tak faham lagi pasal sisi? Faham juga Cik Su. Okay. Alright, thank you Kak Zah. Tahu insya-Allah. Alright, tak apa. Semua kat sini kita belajar. Jangan malu. Jangan malu kalau tak pandai mengaku saja. Kalau rasa malu sangat PN anda punya upline. Bertanya je. Jangan jadi orang cakap bodoh sombong. Okay? Jangan jadi bodoh sombong, tak faham. Diam je. Tak pandai, diam je. Siapa yang rugi? Anda. Anda kan orang yang cantik. Anda kan orang yang baik. Anda kan orang yang bijak. Tanya je upline anda. Upline anda ada untuk anda. Jangan takut-takut nak call dia. Upline anda aja call anda. Anda tak nak call upline anda aja. Dia orang sayang anda. Sebab dia orang nak anda berjaya. Sebab tu anda kena faham berapa sisi. Kan? Kalau tak faham, belajar. Dan terus belajar. Alright? Satu aloe vera ni harga 99. Okay? Bahagi dengan 910, anda akan dapat 0.10 cc. Alright? Arctic Sea 118. Bahagi dengan 910, anda akan dapat 0.13. And then Bihani 86 bahagi 910, anda akan dapat 0.095 cc. Jumlahnya adalah 0.334 cc. Alright? Okey, anda darat dengan 15 klien, anda dapat directly. Contohnya 0.334 darat dengan 15 klien. So anda dah dapat 5 point lebih cc. So dekat sini saya nak ajar kepada anda mana yang masing-masing pening. Anda buat je satu promo pack, anda letak combinekan tiga ni, anda ambil gambar, anda post ke kawan-kawan anda. Anda mesti ada target setiap hari, insya-Allah anda akan jadi mudah. Jangan target yang besar-besar kalau anda rasa tak mampu, anda target kecil dulu. So bila dah customer ni nak beli, masuk Zoom, terus online dan juga ajak upline anda untuk Zoom bersama anda. InsyaAllah. Sebab upline anda semua ada Zoom. So senang saja, bukan susah tapi nak tak nak je. Right? Siapa nak berjaya? Type nak. Cepat type nak. Alright, terima kasih. Thank you.
Alright, jumlah daripada 303 tadi, darat dengan 25%, darat dengan 3 set, darat dengan 15 klien, anda dapat 2227. Okey, keuntungan untuk satu ya. Darat je lah. So kat sini anda dapat keuntungan direct. So siapa nak order direct, nak macam jual direct, anda akan dapat untung direct. Siapa yang key in kat sistem, ada orang tak nak dah join ahli, tak apa. Tak apa, kalau ada customer anda tak nak join ahli, tak apa, tapi anda kena share apa kelebihan ahli selepas itu. Right? Faham ke faham ni? Okey, anda telah menaja 2 VIP, automatically anda dapat RM346.50, dapat RM920.25. So nampak banyak tak duit Forever bagi pada anda? Sangat banyak. Satu VIP RM346. Kalau saya bekerja, kalau dulu staff saya bekerja, gaji sehari RM30. Kalau sebulan, daratlah. RM30, darat 30. Dia dapat RM900. Kalau manager macam itulah. So sama jugalah kita dalam Forever ni, sebenarnya tak kira orang. Siapa yang nak berjaya, kita kena bantu supaya ramai orang boleh berjaya. Dan insya-Allah kita gandakan sisi, duplicate sisi ramai-ramai. Terutamanya bulan ni masih banyak lagi yang perlu kita bantu, iaitu orang untuk menaja VIP. Bantu ramai untuk orang taja VIP sebab VIP masih ada harga promosi, harga promo. Anda biasanya 1,800, so nanti ada price increase bulan 3. So ramai-ramai kita tolong ramai orang untuk bantu mereka beli dengan harga murah selepas ini. Right? Niatkan yang baik-baik, insya-Allah Allah mudahkan segalanya. Okay, yang ketiga selling. Selling bagaimana? Bagaimana nak buat jualan? Macam mana nak jual? Tak pandai je. So saya tak pandai jual, saya tak berminat nak selling. Senang saja selling. Sendiri guna you. Guna produk tu, kongsi je. Macam saya guna produk, saya share je dengan kawan-kawan saya. Sebab orang tengok kulit saya sekarang dengan dulu. Beza. Dulu saya kena make up tebal. Sekarang ni bila saya keluar, saya tak suka sangat make up. Sekarang ni sebab bila kita pakai make up terlampau over sangat, mungkin kita nampak lebih tua. Kita make up light-light je. Terutamanya sekarang ni saya banyak guna sunscreen. Siapa tak guna sunscreen rugi. Bila kita guna toner shining tahu. Toner kalau saya pakai dalam 3 botol, 4 botol sebulan. Sebulan saya banyak guna toner. Tiap-tiap bulan memang saya banyak guna toner. Sangat. Siapa tak guna toner rugi. Sebab apa? Dia bagi air pada muka anda, bagi moist pada muka anda. Sangat rugi kalau siapa tak guna, right? And then bila pakai toner, dan pakai pelembab dan terus sapu sunscreen tu kat muka anda. InsyaAllah dia protect UV. Best kan? Yang selanjutnya macam mana nak buat Cik Su? Buat alopati yang kerap. Kalau tak boleh buat alopati yang kerap, anda boleh buat one to one. Sekarang ni mesti PKP. Tak berani nak buat lagi alopati, boleh sebenarnya. Mesti ada penjarakan. Tak boleh duduk rapat-rapat, mesti ada ruang, gap antara semeter each other, antara satu sama lain. Mesti ada penjarakan. Tak kira anak nak buat apa pun, mesti menggunakan konsep follow SOP. SOP, free, faham? Sorry. Right? And then, selalu memerhati keperluan orang sekeliling. So contohnya dalam Facebook, dalam Facebook anda boleh juga berkongsi. Contoh, anda tengok anak dia kena api panas. Hello Kak, Assalamualaikum. Kenapa Kak anak tu? Anda boleh nampak dekat komen tu, terus messenger dia directly. Tanya dia pasal anak dia tu. Kalau ibu-ibu memang sangat jaga pasal anak. Saya ada anak, memang sayang anak saya. Kalau jadi sesuatu memang saya akan dahulukan anak dulu baru kita. Betul tak? Ibu kat sini boleh jawab, betul tak? Kalau anak ada demam, mesti anda dahulukan dulu. Beli jelly mesti tanpa-tanpa tak siap. Anda boleh bagi cadangan kepada mereka. Sebab bila kita bagi cadangan, insya-Allah dia akan dapat result. Terutamanya ada anak jatuh, ada anak luka. So kat situ anda tengok surrounding. Dan macam tu juga macam saya, bila saya berkongsi dengan ibu saya. So bila ibu saya berkongsi, bila dia guna produk, dia dah nampak perubahan pada diri dia, kawan-kawan ibu saya semua beritahu, sihatnya mak sekarang ni. Nampak tak? Mak makan apa mak? Mak saya bercerita. Mak saya pun dapat kelas VIP. Saya lah yang tolong mak saya bercakap dengan orang tu. Tapi mak saya yang prospek yang real. Rare tau. Kat situ. Nampak tak? Alright.
Selalu berkongsi kebaikan produk Forever Living. Bukan mulut, pasti ada hasil. Bercakap je, bercerita je. So kau buat bisnes apa sekarang ni? Saya buat bisnes Forever Living. Kenapa? Tadi dekat chat semalam saya dapat VIP dekat kawan saya, kawan masa KFC semalam. Ada dekat chat, saya dapat VIP dekat kawan saya. Yang dekat chat. Yang sekarang ni tadi pun nak minta ubat gigi. Cik Su naklah ubat gigi sebab dia kena COVID. Nampak tak? Bercerita je dengan kawan-kawan kita. So okey ke kau buat business Forever? Alhamdulillah dengan izin Allah. Tunjuklah income anda. Kalau tak ada income lagi, guna apply anda. Okay, faham ke faham ni? Pasti ada hasil. Berkongsi je insyaAllah. Alright? Jualan tidak ambil masa dan terlalu panjang. Betul. So kalau anda buat demo kat umur orang, saya pesan ya, jangan buat demo banyak-banyak. Buat demo 2 perkara je dulu. Tak perlu buat demo banyak-banyak tau. Buat demo 2 je. Jangan buat banyak-banyak sebab nanti customer tu akan tension dan anda tak boleh closing dia. Saya bagi tips kepada anda, jangan share banyak-banyak. Buat demo, jangan buat vitamin C, jangan buat madu, jangan buat nasi. Jangan terlampau banyak sebab customer tak boleh nak fokus yang lama. Buat 2 barang je. 2 barang, kalau ada 3 barang tu jarang-jarang lah. Ada juga Cik Su buat tempat couple ramai Ramai orang dulu masa Cik Su buat. Cik Su bertambah tu lagi, Cik Su tambah madu ataupun eksabensi. Cik Su akan buat 3 je. Kalau banyak pun 3. Takkan lebih. Sebab bila kita lebih produk yang kita share, dia takkan dengar. Dia takkan fokus. Sebab tu kat sini dia beritahu, ni bukan kita kata, ni ada sistem yang beritahu kita, jualan tidak ambil masa terlalu panjang. Selling tu. Bila anda close customer, jangan terlampau panjang. Jangan bercerita yang dengan banyak panjang ya. Selalu bersedia. Ya. So bila buat jualan, mesti ada stok. Mesti ada stok kat tangan mereka. So saya punya downline semua ada stok. Kak Zah ada stok. Aunty Tang ada stok. Fauziah ada stok. Semua ada stok. Kalau saya pun kadang-kadang tak cukup. Aunty ada stok ni tak? Cik sudah habis lah. Boleh tukar tak? Untuk kali dulu. Nanti saya order, saya ganti balik. Cik Su ada ni tak? Boleh dengan upline anda. Tapi jangan upline anda. Boleh bertukar dengan upline anda sebab kita boleh key in dekat sistem balik. Faham tak? Jangan dengan upline dah sengaja ni. Kalau dengan upline anda, tak apa. Jangan dengan downline anda. Jangan tukar dengan downline anda. Faham tak? Selalu bersedia. So sekarang ni buatlah angsa emas anda. Sebab bulan depan harga dah naik, tak ada stok. So siapa pergi kedai, kalau you are masuk kedai, adakah anda pergi kedai yang tak ada barang? Type kat chat, siapa yang pergi kedai yang tak ada barang? Pergi beli barang yang kedai yang tak ada barang. Siapa yang pergi kedai tu? Siapa pergi kedai yang tak ada barang? Semua orang nak pergi kedai yang ada barang tau. Ya, stock is king. Cik Su, kalau nak buat stok, mesti ada stok. Kalau orang nak, saya kalau produk muka ada. Produk ni ada. Tapi kalau produk, kita tak tahu apa produk yang you pandai jual. Okay, selalu bersedia tapi you kena tahu produk apa yang you pandai jual. Faham? Produk apa yang you pandai jual. Kalau you pandai jual produk ni, you fokus dengan produk tu betul-betul. Tapi yang lain tu sikit je. Kalau you laju obat gigi, ambil ekstra obat gigi. Kalau you laju eksabensi, you tahu produk yang rare, yang kena anda ada wajib RTC, eksabensi, obat gigi, aloe jelly, propolis, jangan tak ada stok tu. Cakap Melayu, cakap aku kapur sedap sikit. Okay, mesti ada produk tu. Mesti ada aloe jelly, propolis, elofers, set jelita. Mesti ada set jelita. Mesti ada set untuk gauk. You dah tahu apa set gauk, apa set jelita. Dan senang je. Kalau orang cakap Cik Su tak pandai, Cik Su nak buat macam mana, nak buat stok macam tu, tak pandai, tak reti, senang je. Follow circle tu. Follow 3 triangular tu. Detox, nutrisi dengan imunisasi. Bagi 3 barang tu. InsyaAllah anda customer mana pun, insyaAllah. Cuma kalau anda rasa takut-takut lagi, follow upline anda. Upline anda takkan tinggal anda, dia sayang anda. Dia nak anda berjaya. Tapi anda kena ada stok 5cc. Perlu ada stok 5cc supaya bila anda ada stok 5cc, senang nak buat bisnes anda. Right? Mesti ada set demo. Siapa kat sini tak ada set demo? Sekarang ni ada promosi jualan set demo. Siapa nak set demo, type nak.
Siapa nak set demo yang tak ada set demo lagi? Boleh komen dekat chat. Siapa yang tak ada set demo lagi? Cuba komen dekat chat. Okey, siapa yang tak ada lagi dia set demo? Tak ada, semua dah ada. Bagus, pandai semua, semua dah ada. Ya, saya pun ada. Saya ada banyak, bukan satu, saya memang dah standby dah untuk saya punya downline yang baru. Macam tu. Sebab tu kita ni leader ni bukan satu je, kita kena ada lebih. Sebab apa kita nak bagi bila kita share, bagi set 1, set 2, set 3 dah ada, dah ready dah. Sebab tu kita kena bersedia dengan stok, bersedia dengan demo. Saya pernah berclosing, share produk dekat rumah, buat buka plan GEP, terus dia kata, bolehlah Cik Su 5 sisi untuk buka kedai, okey on, jalan. Buka kedai, terus ambil stok, duduk. Saya pun terus kat sistem. Key in kat sistem terus 5 sisi, dia dah ambil stok, tapi stok baru masuk, datang balik rumah saya. Tapi kita follow dengan rule lah. Sebab setiap stok ada expired date dan you kena tahu stok mana yang laju. Sebab tu kena fokus ya. Especially aloe vera, nataberry, elopis kena ada. And then product info. Product info kena ada. Kena tahu pasal produk ni apa kelebihan. Sebenarnya guna Telegram. Simu kita, Campbell dah buat dah satu Telegram yang sangat awesome. Semua ada. Ambil je kat situ. Siapa yang tak pandai rugi. Dekat Instagram pun ada, yang company Forever Living pun ada. Boleh ambil copy paste je. Kalau apa yang anda tak share dekat grup, cepat pergi kat Telegram, ambil je. Share je setiap hari. Sebab semua dah ada untuk anda. Dan paling penting ada buku risik. Kalau saya punya ni, takut lupa. Ni contoh yang Kak Zah punya. Contoh saya bagi, Kak Zah ambil barang, dia ada lagi kat sini. Barang dia ambil, dah kita tahu amount dia berapa. So situ nampak. Nampak Fauzah situ, dia ada berapa bulan. Itu contohlah saya bagi pada anda. Sebab apa? Kita manusia mungkin akan lupa. Atau terlebih stok ke, kurang stok ke. So bila yang anda dah share dan anda ada receipt, anda ada black and white. Cik Su tak bagi tadi. Tak bagi tu. Lepas tu paling penting ambil gambar. Pernah berlaku tau. Betul tak Kak Azhar? Pernah berlaku, right? Selanjutnya, bina rangkaian klien anda 50 hingga 100 orang. Beli yang kedua baru boleh kenali dengan klien anda. Betul. Pertama tu anda share je. Kali kedua, lepas tu saya kata kena buat servicing. Servicing tu penting. Kena ada 100 ataupun 200%. Servicing tu. Kalau anda pandai jaga anda punya downline anda pandai jaga prospek anda, pengguna anda. Sebab anda kena pasti dalam anda punya selling, dia akan ada pengguna tau. Dia akan ada business partner. Dia akan ada orang yang berniaga. Memang nak berniaga je, tak nak buat ni pun nak berniaga saja. Okey. Ada orang yang memang nak buat bisnes partner, nak buat rangkaian, ada. Ada orang yang nak guna saja, pun ada. So kita kena pasti mana orang yang berjaya. Macam ada saya, Cik Su, orang-orang yang nak berjaya, rule dia macam ni. So kita belajar dengan apa yang kita. So kalau anda di bawah Simu kita, Campbell, boleh tanya Campbell, macam mana Cik Simu nak yang orang macam ni? Macam mana macam ni? So kita kena rapat dengan apa yang kita, insyaAllah. Okey, seterusnya. Ini yang saya punya Big Y, contohnya yang dekat sini. Bila kita sponsor, tengok anak saya adalah saya punya kekuatan saya. Kita berkongsi dekat masa ni saya ambil gambar sebab ini adalah masa anak saya kecil lagi. Nampak tak? Aku masih kecil tau. Masa ni masih kecil. Sekarang ni dah faham pasal Forever. Umi, yang ni untuk demam, yang ni untuk ni. Semua dah tahu dah. Ini untuk cacing Umi. Perut sakit dah Umi. Ambil alopecia Umi cacing. Nampak tak? Anak saya pun dengar saya bercerita. Dah faham dah konsep Forever. Sebab tu bila kita berkongsi je dengan hati. InsyaAllah Allah mudahkan segalanya. Kita bisnes ni adalah jihad tau. Selalu Dr. Rahidah pesan saya, so kita buat bisnes ni adalah jihad. Perbaiki nilai diri, perbaiki attitude, sikap kita untuk kita jadi lebih baik. Bukan di mata manusia, tapi di mata Allah insyaAllah. Sebab tu bila kita berkongsi, bukan nilai wang yang kita kejar, tapi nilai keberkatan tu. InsyaAllah rezeki tu akan datang je. InsyaAllah. Sebab tu tengok kat sini, Farhan masih kecil lagi. Sekarang ni saya dah buat Forever 2017, 18, 16, 20, 21, 22. Dah hampir 7 tahun saya buat Forever. Nampak tak? Tapi seronok.
Seronok buat forever sebab kita boleh bantu ramai orang. Dekat sini kita berkongsi dekat sekolah, kita berkongsi dekat UMT, dekat sini kita kenal Nora Deni. Tolong tim Suhaimah. Okey, dekat sini kita zoom dengan Kak Zah. Okey, kita zoom dengan Kak Zah. Kat sini ada downline Cik Su, kita ambil gambar. Dekat sini ada downline yang bawa business partner dia dekat rumah Cik Su dan kita orang terus buka marketing plan kat situ. Dan sangat mudah dan terus ambil 5 sisi. Sangat mudah sebenarnya kalau kita faham konsep yang betul. Guna konsep ABC. Guna betul-betul, siapa yang tersalah tu tak apa. Taubat balik. Siapa yang salah sebelum ni, taubat balik dan perbaiki balik. Tak apa. Tak salah. Semua anda betul. Tapi perbaiki balik ya. InsyaAllah. Selanjutnya servicing. Okey, kepentingan perkhidmatan. Jangan cek dekat atas tu. Tengok masa. Kepentingan perkhidmatan. Okey, servicing. Anda mesti secara purata jika klien anda 100 yang tidak puas hati hanya sedikit je yang akan bersuara. Hanya sedikit je yang akan bersuara. Bila ada customer klien anda komplain dan anda mesti cepat-cepat settlekan masalah dia orang. Secepat mungkin supaya dia orang akan rasa win-win situation. Maksudnya memenang aku menang. Dua-dua menang. Tapi jangan gaduh. Dalam soal produk jangan gaduh, dalam soal servis jangan gaduh, dalam soal bisnes jangan gaduh. Win-win situation. Memenang aku menang. Contohnya kalau tak pandai kita ajar dia dan kita perbaiki balik. Kalau customer complain, produk ni kita makan jadi berok. Apa jadi berok? Tapi kita kena beritahu balik macam mana nak settlekan masalah dia orang. Cik Su, kenapa saya makan jadi kata-kata? Okey, sebenarnya bila Kak jadi kata-kata, Kak tak ambil antibiotik. Kak tak ambil detox nutrisi dengan imunisasi. Imunisasi konten tu Kak tak mau ambil itu kan. Pasal propoli tu. Sebab benarnya imunisasi ni penting sebab dia nak jaga, nak protect kita punya daripada keluar daripada radang-radang dan sebagainya. Dan juga kalau kita protect, insya-Allah dia dapat membantu sebagai antibiotik. Semula jadi. Faham ke faham? Sebab tu kita kena ada ilmu. Sebab tu kena masuk kelas. Pentingnya kelas. Free je kelas. Kalau anda tak masuk, rugi. Sebab tu kena masuk kelas. Ada ilmu baru boleh berkongsi. Right? Setiap klien tidak puas hati akan berkongsi pengalaman buruk itu kepada dua belah kawan. Betul. Itulah pentingnya servicing. Sebab tu anda mesti menggunakan konsep 3, 7 dan 21 hari. 14 hari tu, 3, anda kena tahu bila ada customer ambil produk, kadang-kadang dia ambil produk tu dia tak guna lagi. Dia ambil produk, dia tak guna lagi dan dia tunggu letak tepi dinding. Contohnya beli dah produk. Assalamualaikum Sheila. Waalaikumsalam. Sheila, produk yang ambil dah baru ni 2 hari lepas, dah guna belum? Dah Cik Su, okey terbaik. Macam mana guna dia boleh dapat maklum balas? Boleh tak share sikit 2 hari guna tu? Boleh dapat maklum balas kat situ. Sebab tu anda nak rapat dengan customer ni lah servicing. Okey, lepas 7 hari contact balik. Sebab bila dia guna produk selama 7 hari dia akan ada tindak balas kat situ. Sebab tu bagusnya dia. Kak Zah makan ni macam mana? Saya berok Cik Su lama masa. Ya ke Kak Zah? Okey, kalau Kak Zah berok kita bagi solution dia. Macam mana nak bagi untuk kontrol balik badan dia. Kak Zah minum air banyak mana? Makan apa yang Kak Zah bisa bagi jadual makan tu follow ke tak? Macam mana jadual makan Kak Zah bagi Kak Zah beritahu? Saya pernah follow up customer follow up klien. Saya kata follow tak jadual Cik Su bagi? Follow Cik Su. Okey, macam mana jadual Cik Su bagi? Kita dah tahu satu botol ni jadual kita contoh. Dalam ni ada dia punya ml 473. So kalau kita bagi dalam sehari 30 ml, so dia kena habis berapa hari? 47 dalam sehari dah 2 kali dan 60 ml. So 473 bahagi 60. So customer ni akan clear dalam masa 7 hari. Contoh, dalam masa 7 hari. So dalam masa 7 hari tu dia kena all out makan. So dalam masa 8 hari kita follow up balik ataupun 6 hari sebelum tu, 6 hari sebelum nak closing tu ataupun 5 hari sebelum nak tutup tu, yang itulah perlunya 7 hari tu nak follow up balik produk yang dia ambil tu. Kadang-kadang ada yang ambil 4 botol, ada yang ambil 3 botol, ada yang ambil 2 botol dan sebagainya. Sebab tu kita menggunakan 3, 7, 21. 21 hari tu siapa yang ambil VIP mesti dah nak habis dah. Ada produk yang dah habis sebab hampir 30 hari nak guna. So sebelum 30 hari tu kita kena tambah produk balik. Kita kena bagi servis yang TikTok lah.
Sebab Kak Zah, produk yang 30 hari, yang 21, produk yang ambil baru ni tu, rasanya dah nak habis lah. Kak Zah nak tambah tak? Sebab saya nak ada order barang ni. Jangan beritahu anda memaksa customer. Sebab kita nak ada kod barang ni. Kita nak order barang ni. Boleh tak nak order barang berapa ya? Nak order barang berapa? Tak, jangan guna perkataan tak nak. Jangan menggunakan perkataan tak nak. Guna perkataan nak order berapa. Faham ke faham? Okey? Sebab tu bila ada customer yang ada yang tak puas hati, cepat-cepat kena jumpa dan beri feedback yang positif. So kita nak baik-baik je, right? Selanjutnya, maka jika ada klien FPO yang komplain akan mempengaruhi 25 dan 12 hingga 300. Ya. Semakin banyak yang negatif, semakin banyak yang customer yang akan tak faham pasal produk Forever ni. Bahayalah untuk buah pinggang. Aku makan ni, makan sebotol. Kata, aku makan sebotol ni, tahu tak Su? Kena buah pinggang. Masya Allah. Awak tahu tak sebenarnya konsep kesihatan, awak tahu tak buah pinggang tu rosak berapa lama? Berapa lama nak rosak buah pinggang tu? Bukan sebab Forever ni awak makan sehari dah terus rosak buah pinggang. Bukan. Tetapi sebab masalah dalaman anda dah ada masalah. Sebab tu kena ada ilmu. Kalau anda tak berani, bagi upline anda yang settle down kan dengan klien anda. Sebab tu kalau anda tak ada ilmu, anda akan jadi down. Anda takut nak berinteraksi. Sebab tu pentingnya servicing ni, dan anda perlu rapat dengan upline anda. Kontak je, insya-Allah dia akan tolong anda dan berkongsi dengan banyak-banyaknya. So jangan lupa update nama, date dia order barang dan servis produk, dan jangan lupa voucher dia 90, 50, 20, 20. Dalam masa 3 bulan tu record. Dia kata tak nak lah Cik Su, tak apa. Rugilah RM20. Tanpa nak top up dia anda punya tu, guna konsep yang sangat mudah. 90, 20, 20 tu. 90, 50, 20, 20 tu. Guna tu. Tak guna rugi tau. Alright? Okay. It takes years to build up a customer. But, tak nampak kat sini. Tak nampak. Right? Okay, mengapa perlu servis? Mengapa perlu servis? Menstabilkan network partner dan klien untuk selesaikan masalah mereka. Sebab tu kita perlu buat servicing. Servicing balik siapa kita punya customer, siapa kita punya business partner untuk settlekan masalah klien dan selesaikan masalah mereka dengan cepat, dengan mudah. Sebab tu perlu buat servicing. Okay? Servicing ni sangat, betul saya kata, servicing ni sebenarnya 100 hingga 200% anda perlu lakukan. Sponsor, bila anda sponsor, anda kena menaja. So bila menaja, anda kena buat jualan. So jualan anda kena buat servicing balik. Servis dia mereka, perkhidmatan. Betul? Tanya mereka apa yang anda perlu bantu untuk selesaikan masalah mereka. Right? Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana buat servicing? Jalinkan hubungan. Macam mana Cik Su cakap tadi? Anda mesti rapat dengan upline anda. How we work together. Anda mesti rapat dengan upline anda. Anda mesti rapat dengan downline anda. Anda mesti rapat dengan klien anda. Anda mesti rapat dengan business partner anda. Semua orang kena rapat. Alright? So kalau ada orang negatif, jangan rapat sangat. Tapi anda kena keluar daripada konten negatif tu. Cari upline anda untuk positifkan otak anda balik. Faham tak? Kalau ada, so ada orang tadi duduk. Okey, kita tutup telefon dulu, bagi rehat dulu. Okey, kita on balik 5 minit sebab orang tu bila dah stres, dia tak boleh berkata benar. Betul tak? Bila dah ada blok, dia orang tak boleh berkata benar. Tapi macam mana kita nak bantu untuk perbenarkan balik, perbetulkan balik percakapan mereka? Okey, kita bagi dia rest dulu dan kita okey, terima kasih Kak kerana maklum balas tadi. Okey, terima kasih kat sini. Kita cakap balik. Kalau klien anda direct lah, tapi kalau anda punya downline anda, bagi dia cool down dulu. Kalau downline anda contact anda, bagi dia cool down dulu. Lepas tu baru anda berinteraksi dengan mereka. Okay, faham ke? Jalinkan hubungan baik. Okay, seterusnya perjumpaan telefon dan WhatsApp. Masukkan dalam WhatsApp group. So kalau ada klien anda tu, masukkan dekat WhatsApp group. Okay, bagi anda kat sini, mesti ada WhatsApp group masing-masing. Terutamanya kalau anda ada leader, anda adalah leader, anda adalah manager, mesti ada grup WhatsApp anda. Dan kalau anda combine dengan manager anda, tak ada masalah. Bila anda combine dengan manager anda,
dah penuh 100, buka lagi 100 lagi. Penuh 100, buka lagi 100 lagi. Dan paling penting, siapa yang buat bisnes, mesti support each other. Saling bertoleransi dan saling bagi maklum balas bila dalam WhatsApp group. Okey, yang selanjutnya selalu kekalkan hubungan yang baik dengan kawan-kawan, memberi peluang untuk berjumpa. Selalu bercakap perkara-perkara baiklah supaya untuk merapatkan hubungan each other. Yang paling penting, buang sikap iri hati, sakit hati, nak marah, jangan. Kalau ada masalah, cuba slow talk balik-balik, slow talk betul-betul, sebab bukan dia rugi, anda rugi. So kalau anda ada perkara yang tak baik, so benda yang tak baik tu tak elok. Kita tak nak perkara yang tak baik, kita nak yang baik-baik je. Sebab kita nak buat business forever ni nak seronok. Umpama satu family, rapat-rapat each other dan juga saling berjaya. Kita nak bantu semua orang berjaya kan? So kita kena rapat lah dan perbaiki balik attitude kita, sikap kita untuk lebih berjaya insya-Allah. Seronok tak? Gitu. Okey, seterusnya siapa dan bagaimana kita nak servis ni? Bagaimana nak follow up? Bagaimana kita nak tanya mereka, macam mana kita nak tanya mereka apa yang mereka buat. Follow up dia sangat mudah. Follow up sendiri. Mengapa anda buat MLM ni? Follow up, kenapa anda buat MLM? Apa? Macam cikgu tadi. Cikgu buat MLM sebab apa? Aku buat MLM sebab apa? Sebab masa nak bantu orang. Nampak tak kita punya buat MLM ni? Kita kena perbetulkan balik back to basic. Perbetulkan balik daripada mula kita buat forever. Kenapa kita buat forever? Why aku choose forever? Why I choose forever? Kenapa aku pilih forever? Kenapa aku nak buat business forever? Sebab bila you tahu kenapa anda buat business forever, anda tahu big why anda akan buat lagi dan anda tak pernah give up. Sehingga sekarang saya tak give up walaupun ada je masalah. Normal. Sebab manusia ni selalu diuji dengan masalah. Sebab apa? Masalah tu mematangkan mereka. Sebab tu saya buat business forever until now sehingga sekarang. Kenapa? Sebab apa? Adalah kerana seronok. Tak pandai bahasa Inggeris? Tak apa, aku pun tak pandai bahasa Inggeris juga. Sikit-sikit tu boleh lah. Taklah banyak-banyak sangat kan. Orang cakap Cik Su tak pandai ni, tak apa. Tak pandai bercakap Cik Su. Kau tak pandai bercakap, senang je. Kau cakap dengan cermin dulu. Belajar cermin diri anda dulu. Belajar cerminkan diri anda dan belajar untuk tahu apa kelemahan diri. Dan perbaiki kelemahan diri untuk jadi lebih baik. Yang seterusnya, kenapa buat MLM? Kenapa buat forever? Seterusnya, set goal setting. Tengok balik bilangan kita punya FBO, berapa sisi FBO, apa matlamat yang kita nak achieve. Setiap hari dengar video belajar, faham kenapa kita buat bisnes ni. Dengar video macam-macam, banyak video ada. Dekat TikTok ada, dekat Facebook ada, dekat Facebook Forever Living ada, dekat YouTube banyak. Dekat kita punya Coach Bell dah bagi dekat Telegram, banyak sangat boleh belajar. Cuma anda je nak ataupun tak nak. Dan selanjutnya mesti hadir setiap meeting dan seminar. Kalau ada meeting, ada kelas, join je, masuk je. Ambil nota, prepare buku nota, salin semua nota-nota penting untuk mendapat maklumat pasal kita punya bisnes ni. Sebab nak berjaya kena ada ilmu. Kita ada kat buku kat sini. Buku 1 juta bukan wang. Belajar dan terus belajar. Belajar ilmu bukan sahaja ilmu dunia, malah akhirat sekali. Ambil je ilmu pasal akhirat. Ambil je ilmu pasal, sebab apa perlunya ilmu akhirat? Untuk bersih jiwa kita. Kenapa kita buat business forever? Adalah kerana Allah. Kita nak jadi khalifah di muka bumi Allah yang sangat baik. Sebab tu saya juga ada amalan buku yang saya amal sehingga ke hari ini, sebab saya masih memperbaiki saya untuk menjadi insan yang baik. Dan selanjutnya, stok yang berpatutan, buat rekod. Stok yang you ambil tu buat rekod. Berapa carton ada, berapa carton keluar, berapa carton masuk. Stok anda tu, macam mana nak anda kena analyse stok anda tu. Pastikan stok anda ada yang terkurang, not teruk. Okey, stok mana yang tak ada dah boleh order. Jangan order stok yang sama. Kalau anda tahu stok anda jadi laju, anda kena, biasanya anda standby 5, standby 10. Contoh, kalau obat gigi kurang laku, daripada 5 tu gerak pun. Biarlah 5 je lah dulu. Ataupun 3, kurangkan balik. Lebihkan stok yang laju. Anda tahu tim anda, grup anda suka buat apa. Dan ajar tim anda macam mana nak kira stok yang berpatutan supaya tak ada masalah dari segi servicing tu, right?
Okey, yang kedua, follow up. Follow up maksudnya setiap hari berhubung dengan upline. Contact upline anda. Hello Cik Su, Kak Azhar selalu. Kak Azhar memang wahai telefon aku. Yang tu sayang sangat. Siapa yang telefon Cik Su? Cik Su sayang. Sebab siapa? Hari-hari call Cik Su. Hari-hari tanya, Cik Su. Cik Su, saya tak sihat hari ni. Okey, tak apa. Kalau ada negatif tu, aku bagi dulu yang positif balik. Tak apa Kak Azhar, positif senyum tak hari ni? Saya selalu tanya Kak Azhar, Kak Azhar senyum belum hari ni? Senyum belum? Macam mana sharing hari ni? Okey tak? Kita bagi energi yang positif kepada mereka untuk rasa seronok buat bisnes ni. Bukan tanya berapa sisi dah Kak Azhar. Bukan. Tak tanya sisi lagi. Tanya dulu bagi energi yang positif. Sebab bila aura gelombang yang positif yang anda beri pada orang, insya-Allah gelombang positif balik akan datang pada anda. Insya-Allah. Kerap berjumpa dengan upline. Macam saya 2-3 hari ni banyaklah jumpa dengan upline saya. Sebab nak settlekan kerja sikit untuk group downline. So sangat seronok sebab kita berkongsi info dengan upline kita. 2-3 hari ni memang selalu jumpa lah dengan upline kita, Siti Ensyida dan downline kita, Suhaimah Mamat. Right? Okay. Kosongkan kelas, belajar dengan upline anda. So untuk belajar, tak kira siapa pun. Sebab saya dulu saya seorang manager. Kalau orang cakap dengan Cik Su bolehlah dia manager. Sebenarnya tak sama. Sebagai seorang manager di KFC dengan manager dekat Forever sangat berbeza. Dekat sana saya banyak control untuk teach orang how to make it a product, good service, good product, untuk bagi produk penghasilan semua dengan taste yang bagus. Tapi dekat sini kita berservis yang lain daripada hati, bagi follow up barang orang makan macam mana, macam-macam lah. So kita kena kosongkan gelas. Sebenarnya daripada kalau orang cakap, kalau anda cakap saya tak pandai Cik Su, sebenarnya belajar. Daripada belajar telah mengajar kita untuk jadi pandai. So bila kita belajar dan terus belajar masuk kelas dan kita ambil apa yang upline kita suruh, insya-Allah anda akan jadi lagi hebat. Macam saya sekarang, saya pun sangat bersyukur sebab ada ramai-ramai downline yang nak berjaya dan nak berterusan nak jadi yang terbaik. Kosongkan gelas. Dengar je upline anda cakap apa. Kadang-kadang saya dekat kepala juga sebenarnya. Kadang-kadang si Encik dah cakap macam ni. Betul ke ni? Macam tu. Ada juga keras kepala sebab kita leader kan. Otak leader ni memang keras kepala. Sama juga. Saya Mamat pun ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Setiap orang ada kekurangan kelebihan dia. Tetapi kosongkan gelas. Betul lah. Maaf dah, Kak Su tak pandai. Gana dah. Contoh, dropkan balik anda punya energi tu, tanya balik dengan upline anda. Sebab saya sayang upline saya. Okay? Sebab saya sayang semua downline, saya sayang semua subline saya. Dan nak bantu semua orang berjaya. Sebab apa? Kita nak gegarkan Terengganu, nak gegarkan Kota Baru, nak gegarkan Pantai Timur, insya-Allah. Right? Seterusnya, follow up downline. Okey, service memimpin downline, bukan ikut downline. Maksudnya kita kena pimpin downline, bawa dia sama dengan kita, bukan kita ikut kat dia. Kalau downline kita down, jangan kita turut down dengan dia. Downline, jangan down macam tu. Sebab kalau downline anda down, habis anda. Sebab apa? Dia akan ada negatif dekat situ. So apa yang kena buat? Tarik dia balik. Tarik dia perlahan-lahan supaya dia bersama anda. InsyaAllah anda akan pastikan dia akan berjaya. 80% masa follow up hilang, mesti kena fokus betul-betul. Especially pagi lah. Pagi biasanya cikgu buat pagi follow up. Macam mana nak terus dapat apa target anda, berapa achiever. Jadi teladan yang baik. So kalau anda ada negatif, jangan direct jumpa dengan downline anda. Kalau anda ada masalah, jangan direct jumpa downline anda. Sebab apa? Kita tak nak downline kita bagi negatif pada dia balik. Apa yang tak baik kat kita tak nak bagi kat downline. Kita nak bagi yang terbaik je kepada mereka. Bagi yang terbaik kepada mereka. Jangan bagi benda negatif kat mereka. Jangan kutuk kita punya downline. Jangan nak marah kita punya downline. Kita kena jaga mereka. Walaupun macam mana salah pun sekalipun, kita perbaiki balik. Mungkin ada silap kita yang kita kena perbaiki. Sebab saya sekarang ni masih belum belajar untuk menjadi lebih baik. Sebab saya nak jadi seorang upline yang baik kepada downline-downline saya, dan saya nak menjadi downline yang baik kepada upline saya. Sebab anda kena ingat, anda akan ada downline, anda akan jadi upline. So dalam dunia forever ni, monkey see, monkey do. Kita faham tu. Okay, right? Okay, monitor dan memeriksa perkembangan anda punya tim anda. Monitor anda punya, dia punya CC ke, dia tak faham apa, tak pandai demo ke, tak pandai GEP ke. Tak semua orang pandai. Tak semua orang pandai.
Ada orang memang dilahirkan kepala otak leader. Ada orang yang memang tak ada leader dekat dia. Tapi anda teach perlahan-lahan, insya-Allah dia become a leader dan dia akan respect anda 100 plus 10. Percaya cakap saya. Sebab itu adalah pengalaman saya lah. Hanya cerita baik kepada downline. Betul. Itu saya cakap tadi kan. Cerita yang baik-baik kepada downline anda. Ambil tahu, puji, bagi syukur. Terbaik Kak Azhar. Terbaik Kak Azhar. Bagus mah, buat. Terus Rozi bagus dah Rozi, terus buat macam ni Rozi. Bagi kena pasti dan tunjuk ajar yang baik. Jangan cakap yang negatif. Memanglah mulut dekat orang itu gitu ni. Jangan. Kalau nak cakap negatif tu stop dulu. Kalau datang je nak main negatif, sorry, saya tutup telefon ada hal ni. Kalau ada downline anda ada negatif, tutup telefon dulu, stop dulu, bagi dia reda, cakap balik selepas itu. Faham ke faham ni? Saya semua cakap seorang ke ni? Okey, inilah saya punya upline yang betul sebenarnya. Ni upline saya lah sebab kita bila upline tu kat atas tu adalah upline kita. Ni saya punya technician saya dulu, Mr. Eddie, dan dia punya wife dia tu, alhamdulillah saya memang berhubung baik dengan dia sampai sekarang. Sebab saya sayang upline saya dan saya nak saya punya upline saya berjaya macam semua orang. Kita nak bantu ramai orang berjaya kan. Sebab ini adalah dekat sekolah, ini ada Rozima, tak nampak kat situ. Rozima, and then Cik Su dengan CBN Syida semua buat live. So sangat seronok ini buat surprise birthday ni. So thank you semua surprise birthday Cik Su. Sebab itulah dalam Business Forever ni awesome sebenarnya. Sangat best belajar pasal hati. Kita kena jaga hati mereka, dan mereka akan jaga hati kita. Sebab tu kena respect upline kita. Sebab you ingat you akan jadi upline, you akan jadi downline. So kita kena ada benda monkey see monkey do. Ke atas bawah tu mesti ada, turun naik tu mesti ada. So belajar dalam business is normal, okay? Right? Selanjutnya inilah, ini saya nak tunjuk pada keep focus. Energy focus on your goal and dream. Maksudnya anda kena fokus dengan anda kena ada tenaga atau kena energi yang kuat untuk fokus kepada matlamat anda. Goal anda, dream anda, impian anda. Apa yang anda capai dalam anda punya impian. So dekat sini saya telah banyak sangat belajar daripada Dr. Rahidah. Sangat-sangat belajar pasal hati. Pasal hati dia ada isu macam ni. Saya bukan macam ni dulu tahu. Tapi saya belajar menjadi seorang insan. Saya sangat berterima kasih kepada Dr. Rahidah telah membentuk saya menjadi insan seperti sekarang. Sebab dia mengajar daripada sama dia WhatsApp Cik Su, you kena kuat, you kena strong. Sebab kita belajar tahu. Sebab Dr. Rahidah banyak mengajar perkara yang baik. Sebab tu kita kena rapat. Tak kira apa yang anda ke atas ke, dia akan bagi dorongan yang baik. Sebab tu kita kena respect mereka dan kena hargai mereka. Ilmu yang mereka bagi tu bukan kaleng-kaleng tau. Bukan senang. Kalau apa yang anda bercerita, cepat-cepat ambil nota. Dari segi doa ke, dari segi cara nak jumpa prospek ke, dari cara nak berkongsi ke, apa je apa yang anda ajar, cepat-cepat ambil nota. Keep the focus. Maksudnya, bila anda dah begitu, selain pada Dr. Rahidah, bila anda suruh apa yang anda bagi tugas, Cik Su, you kena jadi MC sekarang-sekarang. Okey, boleh. Walaupun takut tau. Anda ingat ke saya tak takut ke jadi MC, jadi speaker? Saya sangat takut. Tetapi saya belajar untuk pecah tembok diri saya sendiri. Daripada topeng muka saya ni, saya selalu daripada dulu selalu tarik. Sekarang saya dah berani untuk berdepan. Walaupun ada rintangan, ada halangan, tetapi daripada topeng tu saya tarik sedikit untuk keluarkan dia topeng tu. Normal. Sebab kita adalah manusia, kita ada sikap malu. Malu tu bagus. Tapi malu dia bertempat, right? Okay, bila kita nak orang ambil kita sebagai satu benda, orang nampak talent kita kena ke depan. Bila anda ada bagi tugas menjadi host, untuk jadi speaker, ambil, grab je dan do the best. Buat yang terbaik. Walaupun tak pandai, akan ada kesalahan. It's normal. Maksudnya anda masih belajar. Keep the momentum tu, dan teruskan perjalanan tu untuk jadi enjoy dia jenis. Perjalanan tu sangat enjoy. And then yang ni kat dengar Datuk Desmond kan. Datuk Desmond dah bagi reward hari tu untuk perkongsian. So masa ni saya tak ready tau. Tak ready nak berkongsi. Tetapi masa ni saya masih lagi dalam Forever Living. Tapi masa ni dengan Kak Rohimah Mamat tu ada, alhamdulillah. Saya sangat seronok. Masa tu Kak Rohimah Mamat sangat berjaya. Saya sekarang dia sangat berjaya. Saya sangat respect dia. Sebab kenapa usia dia yang telah meningkat tapi dia sangat energi.
bukan mudah tahu. Orang berusia yang berenergi macam mereka, macam Kak Rohimah. Tu tanya Kak Rohimah Mamat, selalunya ini adalah CMO kita, Campbell yang sangat supportive daripada dulu hingga sekarang. Saya sangat suka sebab apa impian yang dia boleh tahu, Cik Su you kena kuat, you kena buat ni, kena buat tu, Cik Su you kena ni. Selalu remind saya. Sebab tu anda kena rapat dengan upline anda. Sebab bila anda rapat dengan upline anda akan touch dengan dia. Walaupun gaduh-gaduh, rapat balik, gaduh-gaduh, rapat balik, gaduh-gaduh, rapat balik, insya-Allah. Normal sebab kita manusia. Gaduh-gaduh sayang, bukan gaduh-gaduh tumbuk macam ni, gaduh-gaduh sayang. Maksudnya ada satu pertekaran suara ke apa ke, kita perbaikikan balik, insya-Allah. Yang selanjutnya, saya punya upline saya juga, CBN Syida. Every day kena cakap positif je. Inilah orang positif 200%. Inilah saya punya CBN Syida, orang positif 200%. Betul tak? Siapa setuju tak? Yes dekat chat. Siapa setuju tak? Yes dekat chat. Okay, siapa setuju tak? Yes dekat chat. Sebab dia memang seorang yang positif. Kalau bagi orang negatif pun akan jadi positif dengan dia. Siapa yang dengar dia memang seorang yang sangat positif, yang sangat awesome, yang tak sempat nak jadi negatifnya. Mari je pakai nak marah aje. Dia dah. Okay, faham. Right, thank you. Thank you siapa-siapa yang komen tu. Thank you. Suhaimah, yes. Okay, Syida. Okay, Alhamdulillah. Memang kan, Nuruzimah kan, right? Okay, inilah saya celebrate saya punya downline punya birthday, Suhaimah Mamat. Sebab saya suka sangat celebrate birthday ataupun rangkaian apa untuk team. Kerana apa? Sebab mereka ni kita nak binakan satu perhubungan sangat rapat. Sebab saya kenal Suhaimah Mamat pun melalui Facebook, dengan CBN Syida buat live masa tu. Kita kenal, kita rapat. Saya tak kenal dia. Tapi kami jadi rapat. Sebab apa? Sebab kita niat buat bisnes ni bukan kerana duit je semata-mata, tapi kerana Allah. Dekat situ akan lahirnya respect each other. Kita kenal dia, kita rapat dia dan kita tahu setiap orang ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dan kita perbaiki. Mana yang tak baik kita polish. Kita bahagi, kita kilatkan dia lagi supaya bersinar. Mana yang baik itu kita ikut. Kita pun kadang-kadang saya ikut pada Suhaimah. Suhaimah ni macam ni, bagus dari banyak movement yang baik yang dia buat macam tu, kita ikut. So yang mana yang tak baik kita polish untuk jadi lebih baik. Dan kita perbaiki diri kita juga. Sebagai seorang leader, kita bukannya perfect, tapi kita nak jadi dia make it a perfect. Okay, right? Okay, kuasai kehebatan 3S. Sponsoring, selling and servicing. Maksudnya kita terus menaja orang, menaja. Setiap hari menaja je. Tak kisah. Kongsi je sebanyak mungkin. Dan kita jual dan jangan lupa servicing 200 plus tank mesti kena buat. Dan catat, buat. Anda pasti jual. Buat dan terus buat, insya-Allah. Anda yakin dengan apa yang anda buat, insya-Allah kejayaan tu adalah milik anda semua. Tak kira anda siapa, 2000 tak kena anda siapa. Anda seorang peminta sedekah ke, anda seorang ibu tunggal ke, anda seorang cikgu ke, whatever apa sekalipun, anda pasti jutawan kalau anda buat forever living. Okay? Best ke best ni? Okay, kalau anda nak mencari rezeki, kata Wan Jiangling, orang yang paling kaya di China, kalau anda nak cari rezeki pun kena orang perhati. Orang perhati je. Dan pujuk bagi sokongan, bagi motivasi. Namun, saya nasihatkan kamu tak payah buatlah. Memang patut pun anda miskin. Sebab nak berjaya ni adalah anda kena ketuk diri anda sendiri. Nak berjaya anda kena yakin anda pasti boleh buat. Nak kena berjaya anda jangan takut, jangan malu dengan sesiapa di kalangan anda dan terus do the best. Buat yang terbaik untuk diri anda. Bukan diri anda saja, malah surrounding anda akan tengok apa yang anda lakukan. Okey, itu sahaja perkongsian saya untuk malam ni. Kalau anda rasa puasa saya malam ni sangat seronok, sangat enjoy, saya api untuk menunjukkan keseronokan dan juga kita rasa kita nak buat forever lepas ni. Nak buat betul-betul, bulan ni nak pulung stok betul-betul sebab bulan 3 stok dah, harga price dah increase, harga dah naik dan anda perlu buat stok 5 cc. Dan hargai diri anda, buat business forever, fokus dengan matlamat, insya-Allah, fokus big grand anda, fokus big why anda, insya-Allah. Buat bisnes kerana Allah. Buat bisnes kerana Allah daripada hati, insya-Allah perkongsian anda akan diberkati.
dan juga mendapat redha Allah. Itu saja pesan saya. Saya serahkan kepada Kak Zah untuk share sikit macam mana testimoni dia masa COVID dan juga macam mana sekarang ni anak dia dalam COVID pun nampak je positif je muka dia. Anak dia sekarang ni COVID lagi kali kedua. Positif je. So saya serahkan balik pada MC untuk menaikkan. Tak api-api nak suka Zah buat sharing pasal anak dia yang ada COVID sekarang ni. Tak api-api. Okey, terima kasih Cik Su atas perkongsian. Hebat tak apa yang Cik Su kongsi? Banyak ilmu. Okey, tekan 933 untuk Cik Su yang hebat dan awesome. Okey, perkongsian. Okey, memang betul. Anak Kak Zah yang kecil, yang bongsu semalam disahkan positif. Tapi alhamdulillah lah tak ada simptom yang teruk. Cuma sesama dengan batuk saja, demam tak ada. Dia kena dekat sekolah sebab dah seminggu dia demam, dia bukan demam, dia sesama. Akak ada tanya cikgu, lepas tu cikgu kata memang ada student positif tapi dia tak hadir ke sekolah. So, okey, masa tu check, buat swab test, negatif, so tak ada apalah. Tapi bila dia balik sekolah semalam, badan dia tak panas tapi tangan dia sejuk, kaki dia pun sejuk. So, akak risau buat swab dan confirm dia positif. Tapi alhamdulillah, okey, tak ada masalah apa, tak ada ni sebab anak akak yang kecil tu memang consume dengan produk Forever dan dia memang suka sangat dengan produk Forever, terutama absorbensi minyak ikan dengan aloe vera. So akak tak perlu, sekarang dia dekat bilik seorang-seorang, akak tak perlu nak minta dia makan apa, pukul berapa makan ubat, pukul berapa makan ubat. Akak dah cakap, adik vitamin tu 4 jam sekali adik kena makan. RTC 3 kali sehari adik kena makan. So dia buat jadual dia. Okey Umi pukul berapa? 4 jam pukul berapa adik kena makan. Aloe vera adik minum je sebanyak mana adik nak minum. Kecuali kena minum sama dengan air masak. Itu je. Alhamdulillah dia tak sabar. Dia kata Umi kalau adik yang lepas COVID tu 3 hari je kan positif. Lepas tu adik dah okey. So adik nak tengok esok adik macam mana. Alhamdulillah. Kalau yang dulu pun akak husband dengan dia kena. Itu pun sebab kami tak ada macam kuarantin dekat rumah. So macam tak ada pengalaman sangat. Husband dia 3 hari positif, dia terus excited bila swab negatif dia keluar daripada bilik. So jadi yang tu berjangkit dekat akak, berjangkit dekat anak. Tapi yang 2 orang lagi tu tak kena. Itu pun kami tak ada simptom yang teruk. Just demam pun 1 hari je, lepas tu okey. Tapi yang pasti kena all out dengan produk. Terutama Propolis, madu, aloe vera, RTC. Itu penting sangat sebab kalau RTC, kalau COVID ni dia satu tau. Dia macam pening kepala sebab mungkin oksigen tak sampai dekat otak. So RTC tu sangat penting. RTC sangat penting, vitamin C sangat penting and then jaga pemakanan. Sebab kalau pengalaman akak yang lepas, silap akak satu je, akak makan nasi lemak, hari yang kedua akak positif. So side effect dia 1 bulan akak batuk. Batuk 1 bulan. Abang Jul, sahabat akak dengan anak tak ada makan benda yang berminyak dan ni, so dia tak ada apa efek, tak ada efek long covid, langsung tak ada efek long covid. So akak 1 bulan, so sekarang ni alhamdulillah dah okey, tak ada apa efek long covid. And then itu je lah. Yang penting consume dengan produk, all out dengan produk. Itu paling penting. Akak kalau aloe vera, nectar berry tu asli sebotol 1 hari sampai sekarang. Sebotol 1 hari. Okey, itu saja perkongsian akak untuk COVID. So sekarang ni hope anak akak cepat sembuh dan anak akak cepat sembuh dan tak ada jangkit-jangkit lah sebab kalau ikut yang pengalaman kawan-kawan yang sebelum ni, dia kata Omicron ni dia cepat merebak tapi lambat detect. Mungkin anak akak tu dah 2-3 hari ikut COVID tapi dia tak ada simptom, dia tak detect sebab dia simptom dia tak teruk. Tapi sebenarnya dia ada. Dia dah ada positif tu. Cuma kita swab dengan tak swab, confirm dengan tak confirm je. Itu je. Okey, itu saja perkongsian akak. So macam mana
Akak harap semuanya bermanfaat. Ilmu yang Cik Su bagi sangat-sangat bermanfaat. Thank you Cik Su. Jadi upline akak ya terbaik. Thank you atas calling setiap pagi. Thank you atas wake up setiap pagi. And then thank you juga kepada upline-upline yang lain. Beth, CM Shida. Tadi bercakap dengan CBM Shida. First time bercakap dengan telefon dengan dia. Rasa macam pagi tu memang down sikit sebab akak rasa macam ada macam nak terkena dengan akak sikit, rasa macam lemah tubuh, tapi bila dah ambil aloe vera apa semua rasa dah okey. Lepas tu cakap dengan CBC dah terus satu hari ni buat kerja. Yang tadi lambat sikit tu sebab akak clearkan dulu anak akak, suruh dia tidur, suruh dia ni. Yang tu terlewat sikit untuk setting masuk Zoom. And then rasa dah tak ada apa, ya Cik Su? Semua dah okey, jom kita bergambar dulu. Cik Su ambil ke? Akak tak boleh nak ambil. Bel ambil ya. Semua satu kamera ambil gambar. Bel ambil. Okey, Bel. Dia buka kamera. Siapa lagi? Cepat-cepat buka kamera. Jom. Cepat pakai tudung, pakai baju. Ada lagi ke? Ruzima mana? Aisyah. Ji. Happy birthday, Ji. Haji, happy Okey. birthday. Saya ambil ya. 1, 2, 3. Okey, dah. Nak nyanyi lagu tak untuk Ji? Okey, Boleh? Jom. Kak Fah. Kak Zah. Kak Zah volunteer. Kak Zah. Okey, 1, 2, 1, 2, 3. Happy Happy birthday to Ji. Happy birthday to Ji. Wah, Yauzi. Happy birthday. rezeki dah tercapai sekalian di hadiah. Oh, murah rezeki dia rahmati Allah. Amin. Happy birthday. Rezeki. Semoga kaya dan berjaya. Ya Allah, go 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 Nolini millionaire. Yeay. Okay, bye. Thank you Cik Su. Thank you Kak Zah. Bye-bye. Bye. Kurang. Bye. Bye semua.